Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal pengurusi, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat bersama dengan tuan-tuan. Tak maaf tuan-tuan ya, lewat jalannya, Masya Allah hari ini. Oh, hari ini teruk betul tuan-tuan. Daripada jalan bangsa, jalan parlimen, jalan Genti Kelang penuh, Masya Allah. Saya keluar tadi belum 6:30 lagi. Ya betul, sekolah dan pejabat pun dah buka. Tambah hujan pula ni. InsyaAllah kita masuk kepada ayat yang ke-55 daripada surah Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Sesungguhnya pemimpin kamu adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan hal keadaan mereka itu tunduk kepada Allah. Jadi, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat yang sebelum daripada ini, menegah orang-orang mukmin, mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin mereka dengan ayat yang sebelum daripada ini, maka pada ayat ini Allah terangkan siapa semestinya yang diangkat menjadi pemimpin, iaitu Allah, Rasulnya dan orang mukmin. Kata Jabir bin Abdullah, waktu dia menyebutkan tentang ayat ini ditujukan kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini asalnya pendeta Yahudi yang masuk Islam. Kata Jabir, ayat ini ditujukan kepada Abdullah bin Salam yang mengadu kepada Nabi SAW akan kaumnya, yakni orang-orang Yahudi daripada Bani Quraizzah dan Bani Nadir yang telah memulaukannya. Tidak mahu bertegur sapa dan bersumpah untuk tidak bergaul dengannya. Maka turunlah ayat ini yang dibacakan kepada Nabi. Lalu berkatalah Abdullah bin Salam, kami rada menjadikan Allah itu Tuhan, menjadikan Rasulnya itu Nabi, dan menjadikan orang mukmin itu pemimpin. Maksudnya, tak ada siapa pun yang nak tegur siapa dengan dia, nak berurusan dengan dia, tak apa. Allah Ta'ala tetap ada. Allah, Rasul dan orang-orang mukmin. Itu sifat tuan-tuan. Walaupun kita ni tidak dapat apa-apa daripada orang kafir. Itu memang sifat orang kafir tuan-tuan ya, yang memang amat cemburu kepada Islam. Tak tahulah tuan-tuan kalau tengok baca buku ke atau tengok YouTube dan sebagainya, agama yang menjadi persaingan besar kepada agama lain adalah Islam. Kenapa orang Islam ini selalu menjadi persaingan? Kenapa tidak sesama agama kafir dia? Tak ada. Dia tetap menjadikan orang Islam, orang mukmin ini, agama lain itu terlalu menganggap kadang Islam itu persaingan. Sedangkan Islam ni tak pernah nak bermusuh dengan siapa pun. Dan kenapa dia tak bermusuh sama dia? Nampak tak? Persaingan antara agama. Dan selalu yang menjadi targetnya adalah Islam. Kenapa tak agama mereka sama, kafir dengan kafir misalnya? Tak. Persaingannya adalah Islam. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, satu perubahan yang drastik, terutamanya di sebelah Eropah, orang masuk Islam itu semakin ramai. Semakin ramai, dan kita boleh tengoklah dalam YouTube, gereja-gereja ditutup. Perkembangan, walaupun Islam itu ditindas di pelbagai negara, tapi apa dia tuan-tuan, jumlah yang masuk Islam itu semakin bertambah. Krisis besar di Eropah hari ini dan di Amerika.
penutupan gereja. Kalau di negara sebelah tu, tahun 70-an, 80-an, 70-an, 80-an dan 90-an, sekolah-sekolah missionary menjadi tumpuan. Sekolah missionary ni sekolah Kristian lah. Macam kita dulu apa dah? MGS. Tu sekolah terkenal, konvent kan. Sekolah-sekolah Inggeris lah. Dulu saya kecil-kecil, sekolah Inggeris ni sekolah ada standard lah. Kan? Bukan sekolah kampung, sekolah kebangsaan kan. Sebab kakak saya pun sekolah Inggeris kan. Saya seorang kan, sekolah kebangsaan. Yang lain semua sekolah Inggeris. Sebab tu bapak suruh jadi ustaz. Yang lain tu jadi macam lain. Suruh jadi ustaz juga. Okeylah. Alhamdulillah. Jadi orang. Kalau tak ada tak tahulah tuan-tuan. Kalau di sebelah negeri sebelah Indonesia misalnya, yang saya tengok baru ni sekolah-sekolah terutamanya sekolah yang Kristian macam sekolah kita MGS lah, dah tak ada orang lah. Sebab tumbuhnya sekolah-sekolah Islam. Jadi ini telah memberikan satu, dulu sekolah ini dipanggil sekolah yang ada jenama, ada kemudahan. Sekolah ni hebat, fasilitis dan sebagainya. Bila masuk tahun 90-an, orang Islam sendiri buat sekolah dia, sistem pendidikan sendiri, dan ini mengurangkan jumlah anak-anak orang Islam yang dihantar ke sekolah-sekolah missionary. Jadi ini satu perubahan yang nampaknya cukup drastik. Sampai ada satu sekolah tu 2 orang saja masuk. Ini memberikan kesan kepada sekolah dan juga kepada gereja dan juga kepada agama. Dan di situ juga yang saya tengok kemerosotan jemaah yang datang ke gereja. Itu yang kita dapat tengok. Ini bukan saya bercakap soal menghina agama dan sebagainya, yang dapat ditengok daripada YouTube sendiri. Tuan-tuan boleh tengok komen-komen yang siaran daripada sana jugalah yang buat tuan-tuan. Menunjukkan bahawa begitu juga di Eropah. Di Eropah, di Amerika Syarikat, tanah-tanah gereja tu dijual. Dan perkembangan Islam itu nampak. Walaupun Islam itu ditindas, walaupun Islam itu diberikan ketidakadilan hanya kerana orang Islam, tapi mereka tak pergi gereja. Orang-orang barat ni tak pergi gereja, kosong tuan-tuan. Amat menyedihkan. Dan itulah luahan para pendeta, para paderi. Kenapa masjid makin penuh? Rumah ibadat dia makin kurang. Inilah dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Islam itu agama fitrah. Islam itu agama yang memang sesuai dengan manusia. Dan memang itu diciptakan dan memang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan hidup kepada umat manusia. Jadi kalau orang Islam hari ini tidak merasakan bahawa Islam itu, Quran itu, sunnah Nabi-Nya dan Rasul-Nya itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka tak ada rasa apa dia? Tuan-tuan, ni tak ada rasa bangga, tak ada rasa hebat. Lebih cenderung kepada pemikiran barat yang hari ini dah tak laku, tuan-tuan. Agamanya dah tak laku. Tapi ada lagi orang masuk. Yang mana orang ni memang orang yang tak ada pengetahuan. Yang tu, kenapa orang Islam tak rasa hebat? Sebab dia tak merasakan, dia tak belajar, tuan-tuan, dan dia tak tahu. Orang barat tu dah tolak pemikiran-pemikiran liberal. Dah tolak dah pemikiran yang tak memberikan faedah kepada kehidupan manusia. Jadi orang kita masih terima. Dan yang paling mengejutkan apabila nak memberikan satu macam hak kepada pekerja seks ni. Saya pun bila baca, tuan-tuan, ya Allah. Tuan-tuan, ini minta maaf lah ahli-ahli Suruhanjaya ni siapa yang lantik, tuan-tuan? Pemerintah yang lantik. Hari ni masalahnya, tuan-tuan, kita salah apa dia yang saya sebut tadi. Kita salah apa ni? Kita ingat orang Islam ni sama aja. Tak, orang Islam ni pemikirannya berbeza-beza.
Bila disebut Islam ni beza. Ada yang ahli sunnah, ada yang jadi Syiah, ada yang jadi Wahabi, ada yang jadi liberal. Jadi hari ini kita kena lebih selektif, tuan-tuan. Kita kena lebih detail. Okey, Islam. Islam kau Islam apa? Ahli sunnah, Syiah, Jabariyah, Mu'tazilah, liberal. Kita tak boleh dah pukul burung semua orang Islam. Sebab sekarang yang merosakkan Islam sendiri siapa? Saya tengok orang Islam. Nama Islam tapi pemikirannya liberal. Lalu orang memberikan sokongan. Habis. Ya? Tak kisahlah dia tu apa. Yang penting dia membawa Islam. Tapi Syiah. Jahanam tuan-tuan. Habis. Jadi orang Islam hari ini kena lebih selektif. Jangan atas nama Islam saja. Kena tengok latar belakang. Kena tengok pendidikan. Kena tengok fahaman. Dia bermazhab ataupun tidak. Usaha tak ada mazhab. Habis. Habis PKH. Nampak tuan-tuan? Itu kesan yang besar kepada umat Islam hari ini. Sebab umat orang Islam hari ini dia tak selektif. Dia pukul borong. Tak apa orang Islam. Belum tentu. Kan? Kalau dia tu bertali barut, berkiblatkan kepada barat. Kan? Bersekongkol dengan Yahudi. Ya? Nasrani. Liberal. Jadi ni tuan-tuan. Jadi ni pemikiran perkara yang kita kena fikirkan. Jangan atas nama Islam saja. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut siapa? Tengok dalam ayat ini tadi tuan-tuan, dan menjadikan pemimpin kamu adalah Allah, dan Allah itu Tuhannya, Rasul itu nabinya. Menjadikan Allah dan Rasul itu sebagai tunjang dalam pemikiran. Orang macam ni yang nak dilantik. Bukan sekadar Islam, tapi tak kenal Tuhan, tak kenal Al-Quran, dan tak kenal sunnah Nabi, dan tidak bersama dengan orang-orang mukmin. Ini ayat yang sebelum ni. Jadi maksud ayat ini, tiada siapa yang patut kamu jadikan pemimpin dan penolong wahai orang beriman, kecuali Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan sifat orang mukmin ni apa? 3. Sifat orang mukmin ini apa? Menjaga kefarduan solat. Kedua, mengeluarkan zakat hartanya. Dan yang ketiga, yang paling penting, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa dia? Orang yang hatinya dekat dengan Al-Quran, orang yang hatinya dekat dengan sunnah Nabi-Nya, barulah dia boleh melaksanakan Islam. Bukan hanya sekadar solat, bukan hanya sekadar dia membayar zakat, tapi pemikiran, fahaman, tidak memberi dan tidak membantu umat Islam. Dia solat, dia puasa. Tapi pemikirannya tak bersama dengan umat Islam. Habis. Dia tidak akan memberikan kesan baik kepada umat. Malah ditakuti nanti dia menjadi tali barut kepada musuh Islam. Musuh Islam. Saya teringat suatu kisah tuan-tuan. Saya tak ingat saya baca di mana. Tapi tak tahulah sensitif atau tak sensitif. Waktu India. Tahun 45, dia nak merdeka. Kan dia nak berpisah menjadi Pakistan Barat, Pakistan Timur. Dia belum ada Bangladesh lagi. Bangladesh tahun 75 atau 70 berapa. Dia panggil Pakistan Timur, Pakistan Barat. Dengan jumlah populasi Islam yang banyak, kenapa? Saya pun pelik. Kenapa Bangladesh itu kecil, sedangkan jumlah penduduknya ramai? Begitu juga dengan Pakistan. Rupanya, orang yang dihantar untuk bermesyuarat dengan Inggeris, nak menentukan sempadan itu, yang sebelah Islam ni, dia bukan Syiah, Qadiani. Tapi orang kita kata dia Islam. Tak, dia tu siapa? Qadiani, musuh kepada Islam. Daripada situ saya kata, kalau orang Islam hari ini pukul borong atas nama Islam, tak siapa yang masuk, habis. Dia menjadi musuh Islam. Qadiani. Kan? Itu belum Syiahnya lagi. Nampak tuan-tuan? Siapa yang bersekongkol dengan Mongol, panggil Hulaguhan, datang menyerang Baghdad. Al-Alqami. Bukan Al-Alqami. Siapa namanya? Saya tak ingat dah. Kan? Menteri kepada Baghdad. Seorang menteri. Khalifah Abbasiyah, Baghdad. Tuan-tuan, dikurangkan jumlah tentera, dikurangkan gaji.
Akhirnya hancur. Itu kisah-kisah yang saya masih ingatlah tuan-tuan ya. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Islam yang tak bersama dengan majoriti Ahlus Sunnah. Habis. Tuan-tuan. Jadi jangan percaya. Lepas ni kita kena selektif. Wakil-wakil rakyat, minta maaf lepas ni. Saya bukan nak bercakap soal politik. Saya bukan orang politik. Tapi kena faham. Siapa yang nak dilantik. Ya. Ini pun satu persoalan lah. Berdosa ataupun tidak memilih orang yang bukan Islam sebagai pemimpin. Wallahu a'lam. Kalau ikut ayat ni memang salah lah. Kalau mengikut literal ayat ini tak boleh. Kan? Tapi kalau satu kawasan tu tak ada pilihan, itu soal lain kan. Tapi kalau ada pemimpin Islam, tak payahlah yang bukan Islam. Lebih mesti diutamakan yang Islam itu lebih daripada Islam. Tapi persoalannya, apa dia buat? Apa slogannya? Orang kafir yang adil lebih baik daripada kafir yang Islam yang jahat. Betul? Itu slogan yang dimainkan untuk menarik perhatian, menaruh rasa simpati. Kan orang kafir yang adil itu, kalau dah kafir tuan-tuan, adilnya di mana? Tuhan pun dia tak kenal. Kan? Wallahu a'lam tuan-tuan ya. Saya bukan bercakap soal politik, tapi kesan kepada perlantikan-perlantikan yang tidak memberikan kesan yang baik kepada, saya nak sebut tuan-tuan, bukan semata-mata Islam. Ya, saya duduk kerja di pejabat agama, saya bekerja dengan masyarakat, saya bukan semata-mata nampak Islam, tapi survival Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak mahu masuk tuan-tuan. Adanya unsur lain yang menjadi perosak kepada penyatuan umat atas nama Ahlus Sunnah. Jangan ada Syiahnya, jangan ada liberalnya, jangan ada Wahabinya yang menjadi. Dulu aman, tak ada orang nak mengkritik orang nak tahlil, tak ada orang nak mengkritik orang nak bermazhab. Tak ada orang nak mengkritik orang nak baca doa kunut. Perasan tak tuan-tuan? Tahun 70-an, 80-an tak ada. Tapi kenapa sekarang ada? Itu salahnya di mana? Kita kena fikir. Dan jangan jurang ini dia bertambah besar dan akhirnya menghancurkan Ahlus Sunnah. Sebab apa? Kalau dikatakan akidah Islam itu apa maksudnya? Ahlus Sunnah. Sekarang ni bila kita sebut Islam, kita kena tanya lebih detail. Jangan main pukul burung. Yang nak dilantik, yep. Ya. Barangkali kemajmukan kita. Akhirnya, sebab sifat orang Melayu ni dia ni lain tau. Orang Melayu ni memang suka bertolak ansur. Tapi akhirnya yang kena tolak, yang kena ansur kita. Faham tak? Yang bertolak, yang kena tolak kita, yang beransur pun kita. Itu memang sifat orang kita. Kalau tuan-tuan tengok pemikiran kita kan, siapalah datang ke tanah Melayu ni sejak daripada zaman Melaka. Silalah, duduklah. Betul. Ambillah apa yang ada. Betul tuan-tuan. Sebab tu kemajmukan kita tu akhirnya apa tuan-tuan? Kalau kemajmukan itu memberikan kesan baik kepada kita, tak ada masalah. Mereka boleh terima. Ya, mereka boleh menerima Islam, tak apa. Tapi kalau akhirnya umat Islam yang menjadi mangsa, lalu jangan salahkan orang lain. Ya, jangan salahkan orang lain tuan-tuan. Saya melihat kepada itu. Ya, survival masa akan datang, apa akan jadi kepada umat ini. Ya. Betul tuan-tuan ya, pengalaman. Kalau kita baca tulisan-tulisan sejarawan, mana ada kelompok yang tak sama dengan Ahlus Sunnah, dia akan jadi hancur. Mana kelompok? Sebab Ahli Sunnah ni banyak musuh dia tuan-tuan. Banyak musuh. Ajaran sesat yang tak sama dengan Ahlus Sunnah akan membunuh Ahli Sunnah, dan bila dia nak bunuh itu, dia akan menghancurkan komuniti, masyarakat, dan akan menghancurkan negara.
Sebab itu penekanan kepada ahlu sunnah wal jamaah, amalan kita dan konsep kita bermazhab ini mesti dipertahankan. Jadi lepas daripada ini, orang-orang yang tak sama ini, minta maaf lah tuan-tuan, saya bukan nak bercakap soal politik, tidak perlu dilantik, tidak perlu diberikan sokongan, sebab mereka hanya menjadi musuh kepada ahlu sunnah. Ini harapan saya tuan-tuan. Sebab saya melihat hari ini dah terlalu rencam, dah makin teruk. Kalau kita tengok baik tuan-tuan. Jadi sebab sifat ini disebut adalah untuk membezakan antara mereka dengan orang munafik. Nak bezakan dia dengan orang munafik dan nak mengekalkan dan tidak tetap mengerjakan solat dan zakat. Ini satu. Sifat solat, sifat zakat nak buang daripada sifat munafik. Sedangkan orang mukmin kekal mengerjakan dua sifat ini dengan ikhlas. Dan apa dia? Orang mukmin berpegang kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah Ta'ala ni yang ketiga tadi tu, dia solat, dia zakat. Yang ketiga, dia berpegang tidak kepada syariat Islam. Ada orang dia solat, dia zakat, tapi bila bab syariat, bab undang-undang, bab ekonomi, bab pemikiran, okey, kita ambil lain. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala dah tetapkan bahawa Quran itu dan sunnah itu mesti berjalan. Tapi kalau kita ada pemikiran untuk menolak Al-Quran, maka habislah. Baik. Dan ayat yang seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawallallah وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Dan barang siapa mengangkat Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin menjadi pemimpin, dan maka sesungguhnya Allah itulah yang mendapat kemenangan. Barang siapa berpegang dan berketetapan, Allah telah terangkan dalam ayat yang terdahulu, iaitu menyuruh Allah dan Rasulnya dan orang mukmin sebagai pemimpin dan mesti dipatuhi perintahnya, maka dia termasuk dalam kelompok Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hizballah. Dan siapa yang menjadikan kelompok Allah Ta'ala ini, yang berpegang kepada Allah Ta'ala ini dan mempertahankannya, tidak akan menang dalam perjuangannya, kerana dia mendapat pertolongan Allah. Dia panggil Hizbullah. Dan Hizbullah. Dulu ada parti Hizbul Muslimin. Tahun-tahun 40-an, 50-an. Diartikan oleh para mufassirin dengan perkataan bermacam-macam. Ada yang kata parti, ada yang kata tentera, ada kata pasukan, ada yang kata penolong agama Allah, dan ada yang kata orang yang berpegang dan mempertahankan agama Allah, itu dipanggil Hizbullah. Parti, kelompok Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menang. Pasti menang. Cuma menangnya itu bagaimana, bila, caranya, yang tu masih boleh kita perbincangkan. Caranya bagaimana? Jangan kepartian itu menjadi lebih daripada segala-galanya. Islam dulu. Jangan sebab parti. Pengalaman saya lah, wallahu a'lam, tuan-tuan lebih berpengalaman kan, lebih senior, lebih berpengalaman melalui zaman yang bermacam-macam. Salah faham kita terhadap kepartian itu menjadi penyakit yang paling besar dalam masyarakat. Parti itu menduduki tempat yang paling tinggi lebih daripada agama. Parti itu duduk di tempat yang paling atas lebih daripada Islam. Maka dia telah memecah belahkan umat Islam. Bukan memecah belahkan, memberikan luka yang dalam. Minta maaf lah tuan-tuan, pelik sikit bahasa. Memberi luka yang dalam penyatuan umat. Kesannya cukup besar. Sebab salah faham terhadap parti. Sampai akhirnya apa tuan-tuan? Habis silaturahim. Pertikaian yang tak habis-habis. Lalu hari ini bila nak disatukan, ia menjadi satu perkara yang paling payah sekali. Susah ke orang Islam nak bersatu?
Kenapa orang Islam susah nak bersatu? Saya pun pelik. Solatnya sama, ibadatnya sama, amalannya sama. Tapi sampai kepada bab kepentingan dunia, parti ini kepentingan dunia kadang-kadang. Tak boleh nak bersama. Akhirnya gagal. Yang rugi. Yang rugi umat Islam. Jadi, apa yang paling atas sekali? Agama. Apa yang paling atas? Umat Islam. Lalu berfikirlah bagaimana nak menyatukan umat, bukan hanya nak menjaga kepentingan kelompok masing-masing. Ini yang kita risau. Sebab orang Islam, tuan-tuan tengok, perasan tak? Orang Islam lah cukup senang nak berpecah. Orang Islam lah cukup senang nak bermusuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebut, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Orang Islam ini sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Tapi kita silap menjadikan orang Islam musuh, tapi kita ambil orang kafir jadi saudara. Perasan tuan-tuan? Kita musuh habis-habisan dengan orang Islam, tapi dengan orang kafir, la ilaha illallah. Macam saudara. Nampak? Jadi ini satu yang perlu kita tengoklah, tuan-tuan. Ya? Ya? Dan Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan orang yang mempertahankan agamanya. InsyaAllah. Ya? Janji Allah. Dia akan menang. Ya? Cuma jalannya bagaimana? Sama ada jalan politik. Politik itu satu jalan. Jalan dakwah. Jalan dakwah. Itu sibuk berpolitik. Ramai lagi umat yang tidak sampai seruan Islam. Konsep dakwah itu hanya disempitkan kepada soal politik. Tapi soal dakwah, soal pendidikan, kan? Soal membina umat, nak membina orang, bina apa? Sebab itu Rasulullah mendidik generasi selama 13 tahun. Diberikan pendidikan. Di samping Nabi berdakwah. Nabi tak cerita soal politik, soal pembangunan, belum lagi. 13 tahun di Mekah itu soal ilmu, pengetahuan. Tuan-tuan, itu yang lebih penting. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan pemimpin akan orang-orang yang menjadikan agama kamu itu satu ejekan dan permainan, yaitu dari golongan yang diturunkan kitab sebelum daripada kamu semasa dahulu dan juga orang-orang kafir. Maka takutlah kamu kepada Allah sekiranya kamu beriman. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan kepada siapa? Melantik orang kafir menjadi pemimpin dan melarang mereka secara umum dan menerangkan sebab-sebabnya. Antara apa? Yang dimasukkan dalam ayat ini adalah ahli kitab Yahudi dan Nasara. Pada satu waktu dulu telah didatangi oleh Nabi dan utusan Allah kepada mereka dengan membawa kitab, panduan, ya, sebelum dibangkitkan Nabi SAW. Kemudian setelah dibangkitkan Nabi Muhammad yang membawa kitab Al-Quran, lalu disuruh mereka untuk beriman, kerana itulah syariat yang sebenar-benarnya, tetapi mereka tak mahu terima, sebaliknya mereka mengejek-ngejek dan mempermainkan agama Islam. Jadi jangan kita melantik orang yang mencaci Islam. Faham tuan-tuan ya? Jangan melantik orang yang menghina Islam sebagai pemimpin. Termasuklah orang Islam sendiri yang kadang-kadang menghina Islam, yang tidak mempunyai pahaman Islam, menghina sebahagian daripada ajaran Islam dan hukum hakam Islam, dipermainkan, dikritik. Orang ini tak boleh dilantik menjadi pemimpin. Sebab mereka sendiri menghina. Allah Ta'ala sebut jelas kat sini. Walaupun ayat ini memang ditujukan kepada Yahudi dan Nasara yang menghina Islam. Walladhi
La tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum hudwa wa la'iba, yang menjadikan agamanya itu bahan ejekan. Ini syarat. Jangan ada pemimpin Islam yang menghina Islam. Orang pemimpin Islam tapi mempertikaikan sebahagian daripada hukum Islam, dia tidak layak sebenarnya dilantik kalau ikut ayat ini. Sebab perangai dia macam orang munafik. Perangai dia sama macam orang Yahudi. Lalu bagaimana kita nak memberikan kepercayaan Islam kepada orang yang sendiri tak yakin kepada agama? Itu maksud daripada ayat ini. Baik. Perbuatan mengejek dan mempermainkan agama Allah ini diikuti oleh orang-orang musyrik. Maka kedua-dua golongan ini, ahli kitab, musyrikin atau kafir atau munafik, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilantik menjadi pemimpin kepada orang mukmin. Ini juga bermaksud apa dia, tuan-tuan? Apa dia maksudnya? Bahawa orang Islam, orang mukmin mesti mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin. Betul tak kata Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Siap kamu adalah pemimpin. Allah Nabi sebut dah. Maka orang Islam ni kena dilatih untuk memimpin sesuai dengan zamannya, sesuai dengan zaman kita lah hari ini. Apa syarat-syarat untuk menjadi pemimpin? Apa keperluan? Bukan keperluan umum tu, pemikiran Islam dan sebagainya. Kemampuan dia untuk memimpin, pengetahuan dia kena dipersiapkan. Anak muda kita, generasi muda kita kena dipersiapkan untuk menjadi pemimpin supaya kita tidak kekurangan pemimpin. Sehingga kita perlu melantik orang yang tak tentu hala jadi pemimpin. Itu maksudnya yang kita boleh faham daripada ayat ini. Tak perlulah golongan-golongan yang tak tentu hala ni. Kita sendiri ada pemimpin. Kita sendiri boleh membawa. Tapi nak memimpin ini kena ada syarat-syaratnya lah. Jadi kita kena persiapkan supaya kita tidak kekurangan pemimpin. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kepada orang mukmin supaya takut kepada Allah, iaitu jangan melanggar larangan. Sekali lagi Allah Ta'ala kata, jangan melanggar larangan melantik ahli kitab, orang musyrik, menjadi pemimpin jika mereka benar-benar beriman. Allah Ta'ala, kalau kamu benar-benar beriman, jangan kamu berurusan, jangan kamu melantik orang musyrik, orang kafir, musyrik, munafik, orang yang tak cukup syarat sebagaimana ayat sebelum tadi. Ada 3 syarat: solat, zakat, taat kepada perintah Allah dan Rasul. Itu syaratnya. Kalau cukup syarat ni kamu boleh dilantik. Kalau tak ada, bayar. Itu larangan. Dan ayat yang seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza nadaitum ila sholati اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Dan apabila kamu menyuruh mereka salat, mereka jadi sembahyang itu, mereka menjadikan salat itu ejekan dan permainan. Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka tidak berakal. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran orang-orang yang menjadikan agama Allah itu ejekan dan permainan dengan menyebutkannya apabila mereka disuruh solat, mereka menjadikan solat itu permainan. Al-Kalbi menceritakan demikian. Adalah tukang azan itu adalah tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala ia menyuruhkan azan, muazzin Nabi Bilal. Sedangkan orang-orang Islam pula bangun menunaikan solat. Pada masa itu orang-orang Yahudi menyuarakan solat mereka juga. Bila orang Islam azan, orang Yahudi pun azan juga. Qad qama la qamu wa sallu la sallu. Dia akan bercakap tu. Apa dia? Sudah berdiri janganlah kamu berdiri, dan sudah disuruhkan solat janganlah kamu solat. Dia pun azan juga. Qad qama la qamu wa sallu la sallu. Ini perangai orang. Perangai orang Yahudi. Sambil ketawa mereka mengejek-ngejek kepada muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu turunlah ayat ini. Jangan mengejek satu syiar pun. Larangan kita. Jangan mengejek satu syiar pun daripada syiar-syiar Islam. Itu apa dia namanya, tuan-tuan ya? Itu memperlekehkan Islam.
Apabila orang Islam pun dah tak sudi nak dengar azan, orang Islam pun dah tak mau nak dengar azan, allergic tuan, allergic dengan azan. Pelik orang hari ni. Orang Islam allergic dengan zikir, dengan wirid, dengan jamaah. Semua nak dipertikaikan. Yang ni akhir zaman dah tuan-tuan. Sambil ketawa mereka kata as-sudi. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Nasrani di Madinah. Manakala mereka mendengar suara muazzin Bilal yang mengeluarkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pun membalas dengan menyatakan, terbakarlah orang-orang yang berbohong. Pada satu malam, seorang khadamnya masuk ke dalam rumah membawa api semasa dia dan ahli rumahnya tidur. Lalu membakar. Tiba-tiba api itu keluar bunga api berterbangan. Kena tiup angin barangkali, terpercik bunga-bunga api itu. Lalu membakar rumah itu dan turut membakar orang Nasrani dengan rumah-rumahnya sekali. Jahat sangat mulut dia. Dia kata apa? Terbakarlah kamu wahai pembohong. Masya Allah. Dia menghina azan. Lalu rumahnya malam tu terbakar dengan dia sekali terbakar. Allahu Rabbi. Ada pula kaul yang menyatakan orang-orang kafir, ni pandangan lain, orang-orang munafik dan orang kafir sangat dengki, tak suka tatkala mendengar seruan azan. Oh ni Masya Allah tuan-tuan, ini sifat orang kafir, orang munafik, tak suka dengar azan. Tapi kalau ada orang Islam tak suka dengar azan, agak-agak macam mana tuan? Kalau lah ada orang Islam, orang yang tak suka dengar azan, agak-agak macam mana? Ini pun boleh dipersoalkan. Sebab itu sifat orang kafir, dia tak suka sangat dengar azan. Mereka bertemu dengan Nabi, lalu berkata, ya Muhammad. Dia tak kata ya Rasulullah, Muhammad, Tuhan telah membuat satu perkara yang tak pernah kami dengar sebelum daripada ini pada umat-umat yang terdahulu. Jadi kalau Tuhan mendakwa diri Tuhan ini Nabi, Tuhan telah menyalahi para Nabi yang sebelum daripada Tuhan. Dan kalau perkara yang Tuhan buat itu baik, tentulah para Nabi dahulu telah membuatkannya. Daripada mana Tuhan? Dari mana Tuhan dapat berbuat bising-bising seperti suara binatang ni? Oh, dia kata azan tu macam suara binatang. Alangkah buruknya suara itu. Dan alangkah kejinya perbuatan Tuhan ini. Masya Allah. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat ini. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Dan ayat وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, ayat tadi. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Yang demikian kerana mereka tidak berakal. Ejek-ejekan dan permainan agama ini adalah permainan orang-orang bodoh. Orang-orang yang mempermainkan agama ini orang-orang bodoh sebenarnya, tuan-tuan. Orang yang mempermainkan agama, orang bodoh. Walaupun setinggi mana dia belajar. Setinggi mana pun, saya nak habiskan tuan-tuan, setinggi mana pun dia belajar, tafsir kata safih, bodoh, tidak ada akal. Kalaulah mereka berakal, dengan akal itu mereka faham apa yang diserukan oleh muazzin tentang kebesaran Allah, penyaksian kepada Allah, penyaksian kepada Rasul, mengajak solat, kan, mencapai kejayaan, kan, hayya 'alal falah, mengingatkan Allah dan memahami semua apa yang disampaikan dalam azan tadi, nescaya akan timbul rasa khusyuk, tertanamlah rasa tenteram dalam jiwa, dan datanglah cahaya iman. Itu kalau orang itu berakal. Sebab orang tak berakal, semua yang bersifat yang dia tak faham itu, dia akan tanya dengan akal dia yang tak dapat nak capai hakikat sebenarnya. Sebab itu Allah Ta'ala kata, dzalika biannahum qaumul la yaqilun. Sebab itu mereka tidak berakal. Cukuplah sekadar sini tuan-tuan, dah azan, kita sambung lagi. Lepas ni puasa dah. Tak ada lepas raya lah tuan-tuan. Kita jumpa tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan ya, saya merepek banyak malam ni. Itu yang saya fikirkan sepanjang jalan jam tadi.
Tu yang saya fikirkan, tu yang keluar dalam kuliah saya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma agrina bil ilmi wa dhayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi